Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Wajira Longkorn Prawajira Kla Ocha Oi Uhua, Raja Thailand dan kesemua ahli kerabat diraja. Tuan Yang Terutama Jeneral Bersara Prayut Chan Ocha, Perdana Menteri Thailand serta kerajaan dan rakyat Thailand bersempena dengan Hari Kebangsaan negara tersebut. BIBD aspirasi pada awalnya diperkenalkan bagi membantu negara dan objektif Otoriti Monetari Brunei Darussalam AMBD ke arah meningkatkan kemahiran dalam pengurusan kewangan yang baik dan menggalakkan pendisiplinan bagi penyimpanan wang dalam kalangan rakyat negara Brunei Darussalam. Kemarin berlangsung Majlis Penyampaian Hadiah Utama Aspirasi BIBD 2 di The Empire Brunei. Hadiah utama sejumlah RM250,000 menjadi milik Dayang Hajah Sabariah binti Haji Muhammad Yusof. Okay. And you're here with your Haji Muhammad Yusof. Ladies and gentlemen. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga pengerusi Lembaga Pengarah-Pengarah BIBD. 5 pemenang lain juga menerima hadiah sejumlah RM10,000 sementara wang tunai RM1,000 menjadi hadiah untuk setiap seorang 35 pemenang bulanan. Sejumlah 441 pemenang menerima hadiah wang tunai bagi cabutan bulanan, suku tahun dan utama. Juga diadakan pelancaran rasmi BIBD Aspirasi 3. Di bawah kempen tersebut, BIBD akan menawarkan lebih banyak hadiah untuk dibenangi dengan hanya membuat simpanan minimum terendah RM50. Para pelanggan aspirasi ketika ini secara langsung akan dimasukkan ke dalam program BIBD Aspirasi 3 dengan cabutan hadiah bulan pertama akan diadakan pada bulan Januari 2021. Satu kes sembuh dicatatkan kemarin dan satu kes aktif COVID-19 sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Namun tiada kes jangkitan baharu dicatatkan di negara Brunei Darussalam. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 151 kes dengan kes yang sembuh seramai 147 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 lalu manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 10 kes. 475 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 8,884 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 164 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 77,993 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Jalan raya adalah kemudahan umum yang disediakan oleh pihak kerajaan bagi kegunaan orang ramai untuk berhubung dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Bagi menjamin jalan raya itu selamat dan selesa digunakan oleh semua pengguna, sama ada kenderaan bermotor ataupun pejalan kaki, kerajaan telah memperuntukkan peraturan dan undang-undang untuk dipatuhi oleh semua pengguna jalan raya.
Khutbah Jumaat kemarin bertajuk Keselamatan dan Kesejahteraan di Jalan Raya Tanggungjawab Bersama juga menekankan keselamatan pengguna semasa berada di jalan raya adalah perkara penting untuk diambil berat dan menjadi tanggungjawab semua pengguna untuk menjaga dan mematuhi peraturan dan undang-undang bagi menjadikan jalan raya sebagai tempat yang selamat dan terhindar dari kecelakaan. Bagi memastikan keselamatan para pengguna jalan raya, pelbagai usaha telah pun dibuat oleh pihak berkuasa untuk menangani kemalangan jalan raya dan juga bagi menghindarkan diri dari berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Antaranya, pertama, mengadakan sekatan jalan raya dan pemeriksaan kenderaan untuk mengesan sebarang pengubah suaian yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Tahun ini, sehingga bulan Oktober sahaja, sejumlah 75 panggilan kejadian kenderaan terbakar telah diterima oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kedua, menguatkuasakan sistem keselamatan amalan pemandu yakni SIKAP yang bertujuan untuk memastikan pemandu di negara ini memandu kenderaan dengan lebih berdisiplin, berhati-hati dan mematuhi setiap peraturan lalu lintas yang ada. Ketiga, menjalankan pemeriksaan kepada para pemandu supaya tidak memandu di bawah pengaruh alkohol dan penyalahgunaan dadah yang terkawal serta ubat-ubatan yang terlarang. Keempat, pemberitaan di media sosial dan media massa dengan tujuan memberikan peringatan kepada para pemandu agar sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Kelima, menasihati para pemandu kenderaan supaya sentiasa memastikan keselamatan seperti memakai tali pinggang keselamatan, tidak membuat pengubah suaian kenderaan, tidak menggunakan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa mematuhi isyarat lampu lalu lintas, mengikut had laju yang dibenarkan, memandu secara berhemah, memeriksa kenderaan sebelum menggunakannya dan seumpamanya. Para penerbit, pembaca, penulis, pendidik buku dan semua agensi yang memberi sokongan disatukan dalam satu acara dinamakan Tiny Lit Fest. Acara tersebut diteruskan dengan sesi art installation Reading the Wave yang diadakan di The Box, Telanai Avenue. Acara dilancarkan oleh Puan Yang Terutama Tiffany McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Dianjurkan melalui program reka bentuk dan industri kreatif Universiti Brunei Darussalam yang dibuka sehingga 13 Disember ini kepada orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Acara bertujuan mempromosi dan mencari kaedah untuk menyampaikan kisah dan pengalaman kepada generasi ketika ini dan masa depan. Kem Belia Harapan 2.0 Hero Within bertujuan melahirkan belia proaktif selain membentuk belia untuk bersemangat ke arah sukarelawan, patriotisme, prihatin dan bermaklumat. Kembali selepas ini. Cabaran yang dibawa oleh pandemik COVID-19 memerlukan para pengusaha mikro, kecil dan sederhana MSME untuk lebih menyesuaikan diri dan inovatif dengan pembangunan dan penjualan produk masing-masing selain menggunakan teknologi sebagai norma baharu. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Pengiran Hajah Zaiti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Setiausaha Tetap Industri di Kementerian Kewangan dan Ekonomi yang juga ahli lembaga Darussalam Enterprise Day pada Majlis Pelancaran Bruneian Med Mini Showcase di Airport Mall Brakas. Disertai oleh 20 pengusaha MSME, Bruneian Med diadakan sehingga 6 Disember ini. Juga hadir Yang Berhormat Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga Ahli Lembaga D dan Rakan Bruneian Med.
Majlis juga menyaksikan pelancaran penjenamaan semula Unexpected Treasures yang kini dikenali sebagai Bruneian Matte Finest, sebuah platform dalam talian yang mempromosi dan menjual produk berkualiti Brunei dan boleh diakses oleh pelanggan tempatan dan luar negara melalui portal www.bruneianmattefinest.gobeli.store. Pameran diadakan bersempena Brunei December Festival di bawah inisiatif Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Para pengusaha yang berminat menyertainya boleh melayari www.dare.gov.bn/bruneianmat atau email ke bruneianmat@dare.gov.bn. Kem Belia Harapan 2.0 Hero Within, anjuran kali kedua Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah dirasmikan kemarin. Program 4 hari yang bermula kemarin itu dikelolakan oleh kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurong dengan kerjasama beberapa buah kumpulan dan belia masjid di daerah Brunei dan Muara. Awang Haji Mustafa bin Haji Matahir, penolong pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, dalam ucapannya berkata, belia atau pemuda dengan agama merupakan salah satu faktor terbesar yang menyumbang ke arah pembentukan insan yang holistik, terutama sekali dari sudut akhlak, intelek dan juga menjadikan Islam sebagai cara hidup yang lengkap yang mampu membawa kepada perubahan peradaban yang mantap. Program disertai 102 peserta terdiri daripada belia berumur antara 16 hingga 20 tahun dari seluruh daerah Brunei dan Muara. Antara lain, program bertujuan melahirkan belia proaktif yang mengisi masa cuti persekolahan dan masa lapang dengan melakukan aktiviti yang bermanfaat selain membentuk belia untuk bersemangat ke arah sukarelawan, patriotisme, prihatin dan bermaklumat. Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam meraihkan ulang tahun ke-7 inisiatif Pemimpin Muda Asia Tenggara YSEALI bersama 4 ahli terawal dari negara ini. Majlis berlangsung di Pusat Pembangunan Masyarakat Kampung Bolkiah. Majlis diisikan dengan sesi perkongsian bersama 4 ahli awal YSEALI dari Brunei, iaitu Dayang Amal Kasibah binti Bahari, Awang Muhammad Firdaus bin Ismail, Dayang Nurhayatun Najibah binti Kifli dan Willy Kong Wei yang menyertai program berkenaan pada tahun 2013. Melalui inisiatif tersebut, para ahli berjaya melancarkan inisiatif masyarakat masing-masing termasuk Save Kampung Air dan Borneo Eco Warriors. Majlis juga bermatlamat sebagai salah satu platform bagi memberikan inspirasi kepada para pemimpin muda untuk menjalin rangkaian dengan ahli-ahli YSEALI dan pemimpin belia mengenai kepentingan bersama dalam penglibatan masyarakat. Warehouse Market 2020 yang diadakan baru-baru ini bertujuan membuka platform kepada pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan sederhana untuk memperkenalkan produk mereka masing-masing selain memberikan pengalaman kepada orang ramai menikmati jualan secara warehouse. Paparan mengenai Warehouse Market 2020 antara yang dimuatkan dalam berita ekonomi esok. Pelbagai produk terkini dengan harga yang mampu milik ditawarkan semasa Warehouse Market 2020 anjuran di Sunlit Sendirian Berhad yang julung kalinya diadakan di kawasan letak kereta bawah tanah Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah baru-baru ini. Juga dimuatkan dalam berita ekonomi ialah mengenai acara Big Carnival yang juga diadakan baru-baru ini. Ia adalah inisiatif Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah untuk menarik orang ramai datang dan memeriahkan suasana ibu negara sekaligus mempromosikan Kompleks Yayasan. Ikuti paparannya dalam berita ekonomi esok 6 Disember 2020 pukul 7 malam melalui saluran RTB Perdana.
Sukan bersempena Brunei Disember Festival BDF Persatuan Shitoryu Karate Brunei Darussalam malam tadi mengadakan Karate Carnival di Jurudong Park Playground. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Karate Carnival antara lain bertujuan untuk memperkenalkan kepada orang ramai bahawa salah satu gaya hidup sihat itu adalah dengan mengamalkan seni dan gaya bela diri karate. Juga hadir Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali Timbalan Setiausaha Tetap Pelancongan di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Setiausaha Lembaga Pelancongan Brunei dan Kenal Bersara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said Timbalan Setiausaha Tetap Kebeliaan dan Kesukanan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bergu Haziri Hazimi anak Bugin dan Muhammad Nur Hakimin bin Haji Moksin serta pasangan Evi Cheryl binti Udan dan Sukrinah Amelda muncul juara kategori masing-masing dalam kejohanan badminton Shuttle Time Brunei Remaja di bawah 13 tahun bagi daerah Temburong. Kejohanan berlangsung di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Haziri Hazimi dan Muhammad Nur Hakimin menjuarai acara bergu lelaki selepas menewaskan pasangan adik-beradik Muhammad Adi Yusra Waliuddin bin Yusof dan Muhammad Adi Yusir bin Yusof. Manakala pasangan Evi Cheryl dan Sukrina Amelda menjuarai bergu perempuan setelah menundukkan pasangan Nur Khalisha Rokibah binti Abdullah Abdul Rahman dan Nurul Wafiqah Kaisarah. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Pengurusan dan penyelarasan adalah elemen penting dalam penganjuran kejohanan, terutamanya perlawanan bola sepak. Justru Jabatan Pertandingan Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam NFABD menganjurkan seminar penyelaras am tempatan dan pegawai pengawalan perlawanan domestik. Seminar 2 hari berakhir kemarin dengan majlis penyampaian sijil di An-Najat, Kompleks Beribi. Sijil disampaikan oleh Pengiran Haji Mutusin bin Pengiran Haji Metasan, Presiden NFABD kepada 41 orang terdiri dari wakil-wakil klub bola sepak Liga Super Brunei serta dari organisasi-organisasi yang berkaitan dengan bola sepak. Seminar tersebut dibuat melalui sidang video di bawah bimbingan konsultan NFABD dari Malaysia, Jasing Mutia. Sementara itu, majlis penyampaian sijil bagi bengkel instruktur pengadil baharu yang dikendalikan oleh Jabatan Pengadilan NFABD juga diadakan malam tadi di Dewan Serbaguna NFABD House Brakas. Seramai 14 pengadil bola sepak dan futsal telah menyertai bengkel tersebut. 21 orang pesilat yang meraih kejayaan semasa mewakili skim daerah ke peringkat kebangsaan serantau dan antarabangsa bagi tahun 2018-2019 diraikan dalam majlis penghargaan anugerah dan kenaikan tingkat tali pinggang sabuk bagi pesilat-pesilat skim pencaksilat Jabatan Belia dan Sukan Daerah Tutong. Majlis diadakan di Kompleks Sukan Tutong, Jabatan Belia dan Sukan Daerah Tutong. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Dayang Siti Hadinawati binti Haji Abdul Majid, Pemangku Ketua Pegawai Belia dan Sukan, Bahagian Sukan. 6 orang pesilat menerima anugerah galakan pesilat, 5 pesilat mendapat anugerah pesilat harapan, 2 pesilat menerima anugerah pesilat contoh terbaik dan anugerah pesilat berprestasi diterima oleh 8 pesilat negara. Majlis bertujuan untuk menghargai usaha para pesilat yang telah mengharumkan nama negara dengan meraih pingat semasa sukan kebangsaan dan serantau.